Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انتظر قليلا حتى يدخل الإخوة. إن شاء الله سوف نبدأ دراستنا بعد دقيقة أو دقيقتين. اليوم سوف نتحدث عن موضوع الشرح لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن شاء الله لا نطيل الكلام اليوم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kembali syarah bukan ke pengajian kitab ataupun pengajian kuliah di Baitus Salam, dan tajuk yang akan dibicarakan pada hari ini adalah sepotong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, bila kita berbicara tentang ayat ini dia memberikan satu isyarat kepada kita bahawa dalam kita nak berusaha untuk nak memasuki syurga Allah Azza wa Jal, kita jangan melupakan kaum keluarga kita. Kaum keluarga tu bagi suami termasuk isteri, ataupun bagi isteri termasuk suami, anak-anak, dan juga kaum kerabat yang berada berhampiran di sekitar dengan kita. Bila kita sebut tentang ayat ini, sudah pasti kalau kita nak bicarakan daripada setiap satu daripada pihak itu, dia akan memerlukan sedikit masa. Jadi mungkin apa yang kita akan sentuh pada hari ini lebih memfokuskan kepada bagaimana kita nak menarik anak-anak kita juga untuk diselamatkan daripada api neraka. Kerana hubungan seorang bapa ataupun seorang ibu dengan anak-anaknya boleh diibaratkan seperti hubungan kita kata tubuh badan kita ni, yang dia saling ada kaitan di antara satu sama lain. Dan kerana itu, kalau kita mendengar apa-apa yang tidak baik berlaku ataupun menimpa kepada anak-anak kita, kita akan berasa sedih, kita akan berasa mungkin geram, sakit hati, marah dan sebagainya. Dan kalau kita dengar lagi anak-anak kita melakukan kesalahan, kan, misal kata ada masalah disiplin, ada melakukan jenayah umpamanya, maka hati kita mungkin akan lebih terluka dan menderita. Jadi inilah yang akan kita
bicarakan pada hari ini, bagaimana untuk nak kita sama-sama memenuhi tuntutan Islam untuk berusaha mendapatkan zuriat yang saleh dan salihah, kerana itu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang tuanya. Allah mengajar kepada kita doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri dan juga anak-anak sebagai permata hati kami. Bila sebut qurrata a'yun, permata hati ataupun penyejuk hati, yang mana memberikan ketenangan kepada kita, yang bukan memberikan kesulitan ataupun merunsingkan lagi kita, membuatkan kita lebih sengsara. Dan itulah apa yang kita boleh fahami daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli ataupun keluargamu daripada api neraka. Dan kalau kita nak berbicara tentang soal ini, mungkin kita selalu melihat ustaz-ustaz, para penceramah ke khatib-khatib lebih memfokuskan tentang perbicaraan bakti kepada orang tua. Itu satu benda yang sangat baik, kerana itu merupakan antara ibadah yang paling mulia, antara kewajipan yang paling tinggi. Tetapi kita kena faham juga, untuk nak mendapatkan bakti yang baik kepada orang tua ini, dia tidak mungkin akan terhasil melainkan dengan mengambil berat tentang ahli keluarga, khususnya anak-anak. Bila kita menunaikan tanggungjawab kita dengan baik daripada sudut tarbiyah, pendidikan, hubungan dan sebagainya dengan anak-anak, maka di situlah insya-Allah anak-anak itu akan lebih saleh, akan lebih istiqamah, lebih baik dan lebih kuat untuk, ataupun lebih cenderung untuk nak menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Iaitu hak manusia antara yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Hubungan di antara ibu bapa dan juga anak-anak adalah satu perhubungan dua hala. Dia bukan hanya satu hala semata-mata. Bukannya dalam Islam ini hanya menyuruh untuk seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya satu hala semata-mata, tetapi ibu bapa juga ada hak dan bakti yang perlu dilunaskan kepada anak-anak masing-masing. Maka lebih anak itu, jika dia lebih merasakan kesungguhan orang tuanya, kasih sayang orang tuanya, kepenatan, keperitan orang tuanya untuk berkorban demi kebaikan anak-anak, maka anak-anak itu akan insya-Allah lebih cenderung untuk nak berbuat baik kepada orang tua mereka. Dan anak-anak juga insya-Allah akan lebih cenderung juga untuk nak menunaikan hak orang tua mereka. Tetapi jika anak itu merasakan kekeringan daripada sudut ibu dan ayahnya, dia merasakan bahawa ibu dan ayahnya tidak mengambil berat tentangnya, ataupun terlalu sibuk daripada mentarbiah anak-anak, kan, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan harta benda, sibuk dengan permusafiran umpamanya, maka mungkin hubungan antara seorang anak itu dengan ayahnya atau ibunya akan juga kering ataupun sejuk, kerana dia tidak merasakan kehangatan kasih sayang itu. Dan itu sebab itu sangat penting dan benda ini ada disyaratkan dalam Al-Quran. Bila kita doakan kepada ibu bapa kita, Rabbi, bila kita doakan mak ayah kita, waghfir warhamhuma kama rabbayani saghira, kan, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Perkataan sebagaimana itu melambangkan bahawa sebagaimana seorang ibu bapa itu membesarkan anak-anaknya, begitu juga anak-anak perhubungannya, kasih sayangnya yang dirasakan terhadap orang tuanya adalah sebagaimana yang telah dicurahkan oleh ibu dan ayah mereka. Begitu juga kalau seorang ibu umpamanya dia mengabaikan anak-anaknya, mungkin lebih depend on orang gaji umpamanya,
dan masa anak-anak itu lebih banyak dihabiskan bersama dengan pembantu rumah, kan, ataupun dengan orang lain, maka kita tidak boleh expect seorang anak itu satu hari nanti dia akan merasakan satu tautan yang kuat bersama dengan ibunya. Kemungkinan kita mungkin akan melihat anak itu akan ada kekurangan yang banyak di dalam melunaskan hak-hak orang tuanya ketika mereka tua, kerana manusia itu akan menuai hasil apa yang telah ditanam. Kita tidak akan boleh mengutip buah anggur daripada pohon duri yang kita tanam, kerana al-jaza'u min jinsil amal, sesungguhnya balasan dan ganjaran itu berdasarkan kepada jenis amalan kita. Anak-anak adalah tanaman kepada ibu dan ayah. Kalaulah seorang ibu ataupun seorang bapa itu berusaha keras untuk menjaga tanaman mereka, kalau kita ada pokok, kita jaga, kita baja, kita bagi cantik semua, maka hasilnya juga insya-Allah akan baik. Kita ambil berat tentang soal tanah, kita ambil berat tentang apa yang boleh merosakkan tanaman-tanaman itu, maka insya-Allah tanaman-tanaman itu akan segar bugar dan memberikan hasil yang baik insya-Allah. Tetapi jika kita membiarkan, kita buat indah tak indah, kita abaikan apa yang sepatutnya, maka kemungkinan mereka juga akan hancur. Mungkin perhubungan kita akan juga retak. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kan anak-anak ni lahir dalam keadaan yang fitrah, boleh menerima kebenaran, boleh menerima agama, petunjuk agama ni. Ibu dan ayah lain memainkan peranan untuk nak mencorakkan fikrah dan agamanya, kan? Itu apa yang kita boleh faham, peranan penting seorang ibu dan bapa di dalam membesarkan anak, kerana anak-anak ini adalah satu amanah daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian besar, fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah juga pahala yang besar. Allah menegah kita daripada mengkhianati amanah yang telah diberikan. Dan amanah yang paling besar sekali antaranya adalah amanah anak-anak. Walaupun mereka ini penyejuk permata hati kita, mereka juga adalah perhiasan dunia kita, tetapi pada masa yang sama mereka ini merupakan satu amanah yang besar kepada ibu dan ayah, yang mana kita semua akan ditanya tentang apa yang telah kita tunaikan ataupun kita kerjakan bagi mereka. Sebab itu Allah kata anak-anak ini merupakan satu ujian yang besar, sebab dia adalah merupakan ujian bagi kita, fitnah bagi kita. Dan sebagaimana ujian-ujian lain kita dekat atas dunia ni, yang mana kita semua akan ditanya setiap satu daripada amanah yang telah kita ada. Dan barang siapa yang insya-Allah mampu melunaskan amanah tersebut, maka Allah kata di sisi Allah itu ada ganjaran yang besar. Sebab Allah tahu betapa besar, betapa beratnya amanah yang dipikul oleh ibu dan juga seorang ayah itu. Maka bersabarlah kita di dalam membesarkan dan mendidik anak-anak kita dalam keadaan kita mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan mensia-siakan apa-apa pun daripada amalan baik yang kita kerjakan. Dan kita juga faham bahawa anak-anak ni juga adalah saham kita dekat akhirat nanti. Macam mana kita dapat menanam mereka dekat dunia ni, hasil tuaian dekat akhirat nanti insya-Allah baik hasilnya. Nabi pun dah bagi tahu, kalaulah anak Adam itu mati, terputuslah amalannya melainkan 3 perkara: sadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak saleh yang mendoakan dia. Ganjaran di akhirat insya-Allah akan diberikan kedudukan yang tinggi, akan diangkat darjat kita sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Syurga Aden yang mana akan dimasuki iaitu orang-orang yang baik daripada kalangan ayah-ayah, daripada kalangan isteri-isteri dan juga anak-anak. Sebagaimana disebut oleh Ibn Kathir, iaitu dihimpunkan antara anak-anak, kaum keluarga, ibu bapa untuk bersama-sama, bahkan akan dinaikkan darjat sebagai satu kurniaan ihsan daripada Allah. Allah sebut dalam surah Tur, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh zuriat-zuriat mereka dengan iman, mereka akan disekalikan dengan zuriat-zuriat mereka. InsyaAllah anak-anak kita juga akan diangkatkan darjat kita bersama dengan kita jika benar keimanan kita. Jadi kalaulah kita nak melahirkan anak yang baik, yang insya-Allah anak yang kita boleh bersama-sama bersama-sama dalam menjalankan tugas di dunia ini sebagai hamba Allah, maka di sana ada beberapa hak anak-anak yang perlu untuk nak kita tunaikan. Yang pertama sekali, dia bukan hanya kita boleh kata kita lahirkan anak saja, tiba-tiba kita tak ada perancangan, kita tak ada persediaan. Macam mana kita nak tanam pokok? Mana boleh kita nak tanam, asal kita tanam dekat mana-mana kita rasa kita boleh dapatkan pokok yang baik. Tapi nak dapatkan pokok yang baik, dia mesti kena ada planning daripada awal, daripada keadaan tanah itu, lokasinya, cuacanya, chemicalnya dan sebagainya. Begitu juga ada di sana Islam menggariskan beberapa kita kata beberapa adab ataupun hak anak-anak yang wajar dan perlu untuk ibu dan ayah itu tunaikan. Yang pertama sekali adalah memilih pasangan yang saleh ataupun salihah. Kerana ini diumpamakan sebagai tanah. Tak boleh kita pakai ambil di mana-mana tanah, ataupun kita kahwin dengan siapa-siapa yang kita tak tahu dia ni orang yang jaga agama dia, orang yang ada ketakwaan, keimanan, kejujuran di dalam dirinya ataupun tidak. Kita mungkin kahwin dengan orang yang tak suka untuk nak mendidik anak-anaknya. Yang ini bererti dia bukanlah nak menjaga tanaman dia dengan baik-baik. Allah sebut dalam Quran, wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tempat-tempat yang baik itu akan menghasilkan tanah atau tumbuhan yang juga baik dengan izin Tuhan mereka. Tetapi yang busuk, yang buruk itu tidak akan menghasilkan, melainkan tumbuhan-tumbuhan yang rosak. Abu Aswad Ad-Du'ali dia pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunai, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran. Wahai anakku, aku telah berlaku baik kepada kamu ketika kamu kecil dan ketika kamu besar. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kamu lahir lagi di dunia. Maka anak-anak dia pun tanya dekat ayah dia, wa kaifa dhalik, macam mana kau buat baik pada kami sebelum kami lahir lagi? Kata Abu Aswad Ad-Du'ali, iltamastu lakum minan nisa'il mawdi' alladhi la tu'abuna bihi. Kerana aku telah mencari wanita ataupun ibu bagi kamu yang mana kamu tidak akan merasakan aib wujud pada dirinya. Jadi itulah kita kata, bila kita kata dalam urusan pernikahan, dalam Islam, hubungan pernikahan ini bukan sekadar untuk menghalalkan hubungan suami dan isteri. Bahkan ketika suami dan isteri itu berhubungan, mereka juga kena memikirkan juga, sekiranya mungkin Allah takdirkan ada zuriat daripada perhubungan itu, adakah kami telah bersedia untuk nak memikul amanah berat tersebut. Nabi SAW pesan pada kita untuk nak cari isteri-isteri yang salihah, suami-suami yang baik, pasangan yang salih lagi salihah, yang memiliki akal yang baik, yang memiliki akhlak adab yang baik, yang memiliki hati yang baik, yang boleh menerima
kebaikan, nasihat, yang memiliki istiqamah daripada sudut agamanya, kan? Sebab tu Nabi SAW hadis Aisyah bersabda, takhayyaru li nutfikum fankihul akiffa wankihu ilaihim. Nabi kata, pilihlah untuk tapak semayan benih kamu. Maksudnya bila kita nak berkahwin, bukannya hanya kerana kita dah kenal dia lama, bukan hanya kerana dia cantik, tetapi kita kena fikir lebih daripada itu. Sebab dia akan menjadi tapak semayan benih bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan dibesarkan dengan tangannya. Jadi bagaimanakah keadaan tapak itu nanti? Kalaulah diuji dengan pasangan yang tidak saleh ataupun salihah, maka kita akan merasakan sangat-sangat sukar untuk nak membesarkan anak, untuk menjadikan anak itu dalam keadaan yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu berada di atas agama kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang kamu berkasih itu. Dan sudah tentu keluarga kita ni adalah kekasih kita, yang mana akan ada memberikan pengaruh kesan sedikit sebanyak di antara satu sama lain. Mungkin hubungan suami dan isteri melibatkan kasih sayang, kesetiaan dan sebagainya. Hubungan anak-anak dan juga ibu bapanya ada lebih daripada itu, kerana melibatkan perhubungan genetik yang akan mewarisi few characters dan sebagainya. Maka perlulah kena ada genetik yang baik juga, dan sifat yang baik juga. Allah pun sebut, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Kalau dulu even sahabat pun Allah galakkan sahabat tu untuk mengkahwini hamba yang mukminah, walaupun statusnya hamba. Itu lebih baik daripada mengkahwini seorang yang musyrik. Sebab orang yang musyrik ini kemungkinan dia punya implikasi dia akan kena pada anak-anak. Anak-anak nanti akan berada dalam keadaan yang confused, kan? Ibunya mungkin bukan Islam, ayahnya Islam. Agama mana yang dia nak pilih? Kalau dia lebih membesar dengan ibunya, kemungkinan anak-anak itu akan mengikuti agama ibunya. Itu Allah utamakan daripada sudut agama. Bila Nabi kata wanita itu dinikahi kerana harta, dinikahi kerana kecantikan, kerana keturunan dan juga agamanya, Nabi nasihatkan, fadfar bidatid dini taribat yadak. Carilah mereka yang baik agamanya, maka nescaya kamu akan rehat. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik, seindah-indah perhiasannya adalah isteri yang salihah. Maka itu adalah merupakan antara ciri dan sifat yang penting untuk kita mencari tapak semayan yang akan membesarkan, yang mana anak-anak kita itu akan membesar di dalam tanah tersebut. Seorang lelaki pernah datang bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Dia mengadu, dia kata anak dia derhaka kepada dia, kan? Bila dia mengadu begitu, maka Umar pun panggil anak dia. Dan Umar ingatkan dia tentang dosa menderhakai ayah dia. Dan anak tu pun kata, ya Amirul Mukminin, alaysa lil walad huququn ala abi? Bukankah seorang ayah itu juga perlu melunaskan hak anaknya? Maka Umar pun kata bala, bahkan. Dan ditanya lagi, fama hiya ya Amirul Mukminin? Apakah hak tersebut wahai Amirul Mukminin? Maka Umar pun sebut, ayyan taqiya ummah. Maksudnya dia kena memilih ibu yang salihah, memperelokkan namanya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sebagainya. Maka anak tu pun sebut, wahai Amirul Mukminin, ayah aku tidak pernah melakukan semua itu, kan? Ibu aku ini seorang majusi. Nama aku pula dibagi nama yang tak baik. Dia tak pernah ajar kepada aku Quran walaupun satu huruf. Maka Umar pun berpaling kepada si ayah itu. Dia pun kata, kamu datang untuk nak mengadu kedurhakaan anakmu, pendurhakaan anakmu ini, sedangkan kamu telah mendurhakainya.
sebelum dia mendarhakaimu. Kamu telah tidak berlaku baik kepadanya sebelum dia tidak berlaku baik kepadamu. Jadi apa intipati dia adalah sebagaimana seorang ibu atau ayah itu menunaikan hak mereka kepada anak-anak, begitulah anak-anak nanti dia akan ikut juga seperti mana yang telah kita, apa yang mereka lihat daripada perlakuan kita. Dan selain daripada itu adalah kita memilih nama yang baik kepada anak-anak kita, kerana anak-anak nama ini akan menjadi simbol identiti kepada empunya diri. Dia akan dipanggil di dunia dan juga di akhirat dengan nama tersebut kan. Nama ni mungkin very subjektif, tetapi yang sebaik-baiknya adalah satu nama yang memiliki maksud yang baik, dan ini merupakan salah satu daripada keajaiban. Selalu kita tengok nama ni sangat memberikan implikasi kepada karakter seseorang itu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun bagi tahu, banyak kali berlaku pada diriku, aku menjumpai seseorang itu seperti apa yang telah dinamakan kepadanya. Jadi nama ni pilihlah nama yang baik-baik. Jangan pilih nama-nama yang pelik-pelik, yang tak ada makna, yang hanya nak sedap disebut sahaja. Walaupun bukanlah satu kesalahan, tetapi lebih afdal adalah untuk nak kita memilih nama yang memberikan maksud yang baik, insya-Allah. Ini juga adalah hak anak itu. Kalau dia dapat anak yang tidak baik, itu sedihlah sikit. Yang tidak besar, dia pun nak tukar nama dah susah kan. Allah sendiri pun memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, dan Allah suruh kita panggil Allah itu dengan nama-nama yang mulia. So itu antara perkara yang boleh kita lakukan. Yang ketiga, antara hak anak itu dan merupakan satu sunnah muakkadah mengikut pandangan ramai para ulama adalah kita melakukan akikah. Nabi SAW kata, kullu ghulamun murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawmu sabi'ihi wa yuhallaq ra'sahu wa yusamma. Semua anak-anak itu tertahan jiwa dia dengan akikah dia. Disembelih pada hari yang ketujuh, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Ini antara amalan sunat yang sangat-sangat penting untuk nak kita lakukan. Cuma ulama berbeza apa yang dimaksudkan dengan murtahan ataupun tergadai. Maksudnya apa maksud murtahan selagi tidak diakikahkan? Sebagian ulama kata daripada sudut syafaat, sebahagian kata daripada sudut yang lain pula. Tapi apa yang penting adalah itu adalah hak anak-anak yang perlu kita tunaikan. Kalau kita terlambat pun daripada hari ke-7, we can do it anytime after that, insya-Allah. Sunat dia bagi seorang lelaki, anak lelaki adalah 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan seekor kambing. Kemudian adalah kita bernafkah, kita memberikan nafkah, belanja kepada anak-anak. Nafkah ni bukan bererti daripada sudut wang ringgit semata-mata, tetapi adalah daripada sudut apa kewajipan yang untuk membuatkan mereka ini boleh hidup. Sebagai contoh, daripada sudut penempatan, daripada sudut makanan, daripada sudut pendidikan. Itu apa yang sangat penting untuk menjadikan mereka manusia yang baik. Bukan kata nafkah ni hanya semata-mata duit belanja ataupun gula-gula, tidak, tapi benda yang asasi. Tapi ini bergantung kepada kemampuan keluarga masing-masing. Dia mungkin berbeza di antara satu keluarga dengan satu keluarga lain, satu tempat dengan satu tempat yang lain. Tetapi dalam konteks ini, walaupun seorang ayah itu miskin sekalipun, tetapi nafkah kepada anak ini tetap juga akan berterusan. Dia cuma dengan kadar apa itu. Allah kata liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Seseorang itu membelanjakan mengikut keluasan dia. Okey. Kemudian jangan lupa juga adalah untuk nak mendidik tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad ni antara elemen yang sangat penting. Ini merupakan antara kewajipan yang paling tinggi terhadap seorang ibu dan juga seorang ayah.
macam mana kita begitu teringin anak-anak kita menjadi insan yang berjaya di dunia. Kita daripada kecil dah fikir dekat sekolah apa, dia nak belajar apa yang kita nak corakkan dia ke mana, apa yang dia nak jadi nanti dah besar. Dan itu jugalah yang kita akan dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab itu bukan hanya kejayaan sukses di dunia semata-mata, tetapi kejayaan itu adalah jika kita mampu untuk nak melahirkan mereka ini sebagai insan hamba Allah yang berakhlak tinggi, yang kaya jiwanya, yang mampu untuk nak menjalankan satu-satu tugas tanggungjawab itu dengan penuh amanah. So, sangat penting untuk nak kita mementingkan juga aspek spiritual ataupun keimanan. Ini benda yang sangat-sangat penting. Itulah mafhum daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk mentaati Allah, menjauhi maksiat Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk mengawasi kaum keluarga kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan bila Allah kata qu anfusakum, Ali bin Abi Talib kata addibuhum muallimuhum. Kan didiklah keluarga kita dan ajarlah keluarga kita. Kita maksudnya kita kena, jangan orang sekarang ni kita tengok bila dipikirkan daripada sudut ilmu pendidikan, yang pertama sekali kita nak anak-anak kita boleh membaca Inggeris, boleh membaca tulisan Rumi, tetapi kita tidak tekankan dulu daripada soal untuk nak bagi mereka ni boleh membaca Al-Quran. Itu antara benda yang penting. Kita lebih fokus pada duniawi, tapi kita tidak menekankan daripada sudut agama, kan. Ini benda yang kita kena tekan. Macam mana kita concern mereka ini boleh master daripada sudut subjek matematiknya, daripada sudut subjek sejarah, sains dan sebagainya. Jangan kita lupa juga subjek berlandaskan kepada agama ini juga kita kena tekankan kepada mereka. Jangan anak tirikan. Ini tidak kita perhatikan ramai daripada ibu bapa, dia mengkelas keduakan subjek-subjek ataupun pengajian agama. Kalau mereka nak belajar ikut kelas-kelas, nak pergi ke masjid, kuliah-kuliah apa sekalipun, anak-anak itu tidak dilibatkan bersama. Yang bila nak pergi masjid pun tak bawa kan sama-sama. Kita seolah kita nak berjaya sendiri-sendiri. Kita, walaupun mungkin anak itu dia tak biasa, bukan maksudnya dia tak faham dengan apa yang didengar, mungkin kerana faktor usia dan sebagainya, tapi setidak-tidaknya bila mereka selalu mendengar, mereka akan ada kecenderungan ke arah tu. Dan mereka nanti satu hari nanti dia akan recall balik dan apa yang telah mereka dengar sebelum itu di kelas-kelas, di kuliah-kuliah dan sebagainya. Ini merupakan satu tanggungjawab utama sebagai ketua keluarga. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pentanggungjawab, dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin itu adalah seorang ra'in, pentanggungjawab, dan dia juga akan dipertanggungjawabkan tentang orang di bawahnya. Ketua keluarga juga sedemikian, seorang isteri juga sedemikian, even seorang hamba pun ada dia punya tanggungjawabnya. Yang ini kita jangan mengkhianati amanah tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan ghish ataupun tidak amanah di dalam amanah tanggungjawab dia ni, maka dia akan diharamkan daripada untuk nak memasuki syurga. Kita akan pelik, kita akan amazing bila melihat ramai orang yang lebih memikirkan soal makanan anak-anak,
kan, ataupun nak menggemukkan anak-anak masing-masing. Tetapi daripada sudut makanan rohani itu tidak diberikan perhatian. Daripada sudut akhlak itu dibiarkan. Nasihat kita, tanggungjawab kita pada anak-anak ini sebenarnya tidak akan terhenti selagi kita masih bernyawa. Ada ibu dan ayah, bila anak dia dah masuk universiti umpamanya, maka dibiarkan sahaja. Kalau anak tu dia nak buat apa-apa yang kita tengok menyanggahi daripada agama kita, kita biarkan sahaja. Kita tak nak nasihat atas alasan dia dah besar, dia boleh fikirlah sendiri. Tidak. Anak-anak ni, zaman kita ni lambat matang. Mereka memerlukan nasihat dan bimbingan kita secara berhikmah, sudah tentunya. Tapi jangan sekali kita biarkan benda-benda kemungkaran itu berlaku di depan mata kita tanpa kita memberikan sebarang nasihat dan juga bimbingan. Tapi tugas kita untuk menasihati, untuk membimbing itu akan berterusan, tapi sampaikanlah secara berhikmah. Kita kena kuatkan iman mereka. Kita kena biarkan, kita kena bantu mereka, bimbing mereka untuk nak memahami kitabullah. Kita kena at least apa-apa yang penting sebagai kehidupan dalam agama mereka ini, mereka jaga. Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah. Sebab it's not easy untuk nak kita didik anak-anak kita dalam agama. Seawal usia Nabi dah ajar, muru auladakum bis-salati wa hum abna' sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan salat ketika umur mereka 7 tahun. 7 tahun tu kita dah kena suruh, kita kena selalu ajak mereka untuk nak salat. Kalau umur dah masuk 10 masih lagi degil, maka kita dah boleh ambil tindakan yang lebih tegas. Janganlah tak ada ketegasan langsung dalam mendidik itu. Ada ketegasan tetapi berhikmah. Jangan all the time, jangan melampaui sampai membuatkan mereka lari, mereka tak minat, mereka memberontak. Kena smart lah, jangan terlalu ikut sangat dengan emosi. Jadi itu tugasan ibu dan ayah. Selain daripada solat, of course kita boleh kiaskan dengan tuntutan-tuntutan agama yang lain. Biasakan mereka, didik mereka dengan kebiasaan yang baik. Jangan bagi jiwa mereka ini cenderung dah biasa normalisasi dengan dosa-dosa dan budaya-budaya remaja zaman sekarang yang kita tengok tidak memberikan sebarang faedah, ataupun yang hanya membuang masa, atau bahkan yang boleh membawa ke arah yang dosa. Dan sudah tentu antara apa yang perlu kita kena betul-betul jaga pada anak-anak kita ni adalah daripada sudut tarbiyah. Tanpa tarbiyah, maka kita tidak akan mampu menghasilkan zuriat ataupun anak-anak yang soleh. Dan kemudian akhir sekali saya sebutkan beberapa perkara yang boleh membantu kita daripada sudut untuk nak kita tarbiyah anak-anak. Yang pertama sekali adalah kita mesti kena ada niat yang baik. Niat yang baik itu datang daripada malah masa kita kahwin dulu lagi, masa kita mendatangi pasangan kita lagi. Masa tu kita mesti kena ada niat untuk dikurniakan, direzekikan anak-anak yang saleh. Mereka yang boleh menjadi mujahid, pejuang dalam agamanya. Mereka yang boleh membantu kita, membimbing kita satu hari nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum anak itu lahir lagi, jangan kita lupa ketika kita mendatangi pasangan kita, ada adab yang Islam telah ajar. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Dan kalaulah ada daripada kalangan kalian yang mendatangi keluarganya, maksudnya berhubungan, dan dia berdoa bismillah dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan, jauhkanlah syaitan daripada apa yang kami direzekikan. Maka Nabi kata, jika ditakdirkan dia memiliki anak hasil daripada perhubungan itu,
syaitan itu tidak akan mampu untuk nak memudaratkannya selama-lamanya. Yang ketiga, daripada sudut untuk nak membantu kita daripada sudut tarbiyah, adalah kita i'tidal. Kita kena bersikap adil ketika kita berinteraksi dengan mereka. Keadilan ni sangat penting. Maksudnya keadilan ni bukan hanya antara si anak pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, tetapi daripada sudut kesederhanaan juga. Itu dipanggil sebagai i'tidal. Janganlah asyik duk ikut sahaja mereka punya permintaan tanpa memikirkan baik dan buruknya. Pada masa yang sama, jangan pula lah duk terlampau tidak meraihkan kehendak mereka. Ini kena ada balance dalam sudut ini. Jika tidak, mungkin anak-anak kita itu akan menjadi berjiwa pemberontak, ataupun mereka ini akan jadi pendendam, ataupun mereka ini dia akan membentuk karakter itu. Kita yang akan corakkan anak-anak kita. Kita kena balance daripada sudut ketegasan dan juga kelembutan. Kena ada toleransi, kena ada give and take. Kita kena fahamlah karakter masing-masing, dan itu semua akan memainkan peranan. Dan ketegasan dan juga kelembutan itu semua mesti kena ada unsur kasih sayang. Ketegasan itu bukanlah sampai kita pukul tanpa ada limitnya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Dan begitu juga kita. Kalau kita tak kasihkan anak kita sekarang, anak kita juga satu hari nanti dia tidak akan kasih kepada kita. Tengok anak-anak Nabi SAW. Aisyah sendiri pun beritahu, aku tidak pernah melihat sesiapa pun yang lebih hampir dia punya akhlak dia, karakter dia daripada dengan Rasulullah daripada putrinya Fatimah. Kan? Kalaulah Fatimah ni datang bertemu dengan Nabi, Nabi akan bangun, Nabi akan pegang tangan dia, Nabi akan cium dia, Nabi akan dudukkan Fatimah kat tempat duduk dia. Begitu juga bila Fatimah dah besar tu, masa Nabi datang ziarah Fatimah, Fatimah buat benda yang sama. Fatimah bangun, Nabi dia pegang tangan Nabi, dicium kepala Nabi, dan juga didudukkan Nabi SAW di tempat duduknya. Sebab anak-anak ni dia akan ikut apa yang dilihat. Dan kalau dia banyak melihat benda-benda yang baik daripada ibu dan ayahnya, yang itu yang akan mereka ikuti. Sebaliknya, maka dia akan jadi yang tidak baik juga. Yang keempat, kita kena didik mereka untuk melawan, membentengi jiwa mereka daripada syahwat dan perkara-perkara yang syubhat. Yang ni setan naklah panjangkan, tapi semua pun tahu kan cabaran-cabaran anak-anak zaman sekarang, yang mana teknologi internet semua di hujung jari. Sama ada mereka leka, sama ada mereka culas, sama ada mereka boleh saja mereka nak buat apa-apa. Zaman sekarang ni lebih mudah daripada zaman-zaman kita dulu. Maka punca-punca yang boleh meledakkan syahwat mereka, especially ketika mereka sudah meningkat remaja, itu juga sangat-sangat tinggi. Begitu juga dengan perkara-perkara syubhah ni daripada sudut kita kata serangan pemikiran. Kita tengok di sudut luar sana ada macam-macam, ada liberalnya, ada atheismnya, kristianisasinya dan macam-macam. Yang mana benda-benda ni semua kita kena bantu untuk nak bimbing anak-anak kita supaya mereka ada perisai dan juga benting untuk mereka menjaga diri mereka daripada syahwat dan juga syubhat. Yang kelima adalah kita kena selalu membiasakan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ajarlah anak-anak kita dengan adab-adab ketika bersembang, ketika berinteraksi, berkomunikasi, ketika sedang bersosial, duduk dengan orang, ketika meminta izin, ketika makan, tidur, banyak lagi lah. Maksudnya akhlak ni kan sangat-sangat banyak. Ajar mereka untuk nak memuliakan orang tua, untuk nak mengasihi yang lebih muda, yang mencintai orang-orang miskin, yang untuk membantu orang-orang yang memerlukan, menghormati orang-orang yang saleh, menjauhi daripada akhlak yang buruk, menjauhi daripada ucapan, kata-kata yang keji, masa yang terbuang. Banyaklah sifat-sifat akhlak yang terkeji ni semua kita kena didik anak-anak kita. Kalau mereka ada tercakap benda-benda yang tak senonoh, bagi tahu.
kalimah ini benda yang Allah marah. Ini ucapan yang Islam tak bagi. Ajar mereka, kadang-kadang mereka tak tahu, kadang-kadang mereka tak terbiasa. Yang keenam, kita kena jauhkan anak-anak kita daripada teman-teman yang tak baik. Sebab teman-teman inilah yang akan menjadi cerminan kepada anak kita. Sikit sebanyak anak-anak kita akan terkesan dengan teman-teman di sekeliling. Sebab kita ni bila berkawan, kita akan berkawan dengan orang yang hampir sefikrah dengan kita, yang mungkin hampir satu karakter dengan kita. Jadi kita tak nak karakter itu, pemikiran dan kebiasaan itu dipengaruhi dengan elemen-elemen yang negatif. Kalau mereka berkawan dengan orang-orang yang selalu ponting kelas, menggagalkan diri daripada kelas, mereka, anak-anak kita juga mungkin akan terpengaruh dan ikut-ikutan. Nabi SAW bagi tahu teman ini umpama tukang besi ataupun tukang minyak wangi. Kalau kita berkawan dengan tukang minyak wangi, sama ada kita pakai minyak wangi itu ataupun setidaknya kita boleh bau wangi itu juga. Sebab bila kita duk masuk kedai minyak wangi dia, bau tu akan ada pada kita. Tapi kalau kita berkawan dengan si tukang besi ni, sama ada kita akan terkena dengan percikan api masa berada di bengkel besi dia tu, ataupun kita akan berbau dengan bau yang tidak nice. Itu pentingnya peranan sebagai teman. Yang ketujuh, pada masa yang sama kita menjaga teman-teman mereka ni, kita juga kena menjadi teman mereka. Ini sangat-sangat penting. Kita kena faham anak-anak ni dia akan ikut siapa yang rapat dengan mereka. Jadi itulah peranan kita untuk menjadi peneman kepada mereka, sama ada mereka ketika kecil dan lebih-lebih penting ketika mereka meningkat remaja. Luangkan masa bersama dengan mereka, mendengar masalah mereka, berbincang dengan mereka, memberikan pandangan mereka, listen, be good friends. Jadilah kawan yang baik kepada anak-anak kita. So anak-anak kita akan mendengar nasihat kita daripada mereka mendengar nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan di luar sana. Kena ada satu masa, jangan bagi anak-anak kita takut pada kita, tapi mereka menghormati kita, mereka menyayangi kita. Yang ke-8, kita kena selalu bimbing mereka untuk selalu sangkutkan hati mereka ini kepada akhirat. Ingatkan mereka tentang Allah, ingatkan mereka tentang agama, ingatkan mereka halal dan haram, ingatkan mereka tentang balasan Allah, syurga Allah, neraka Allah, dosa, pahala. So bila dia buat, kita tahu ini dosa, ini tak elok, ini kalau kita buat ini insya-Allah kita dapat syurga, kalau kita buat yang tu kita masuk neraka. Hati yang selalu diingat, dikaitkan dengan akhirat, insya-Allah adalah hati yang lebih mudah untuk nak menerima kebaikan. Yang ke-9 adalah kita kena selalu doakan untuk anak-anak kita. Kan ini para nabi sendiri pun tak pernah lupa untuk nak mendoakan zuriat-zuriat mereka. Kan Nabi Ibrahim doakan anak dia, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan zuriat aku ini mendirikan salat. Dan Nabi Zakaria pun doa, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, ya Allah kurniakanlah aku zuriat yang baik. So always doakan anak-anak kita. Yang terakhir adalah kita menjadi qudwah yang salihah, jadi teladan yang baik kepada anak-anak kita, khususnya masa mereka membesar, daripada umur kecil ni sampai sebelum remaja itu, mereka akan banyak melihat kita. Mereka akan sentiasa berada di rumah, so mereka melihat kita, belajar daripada kita. Dan ketika mereka meningkat remaja, kemungkinan mereka akan berteman-teman. Jadi gunakan proses masa anak-anak tu sedang develop, sedang absorb, dengan kita menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Jangan kita suruh anak kita mengaji, kita pula tak nak mengaji. Dia tak pernah nampak mengaji. Adalah kita suruh anak kita je mengaji. Masa anak kita mengaji, kita pun duduk tengok TV saja. Tunjukkan contoh yang baik kepada anak kita, insya-Allah anak-anak kita akan mudah untuk menjadi zuriat, dan pada masa yang sama kita dapat menghalang mereka, menjaga mereka daripada terjebak dalam api neraka, wal iyadu billah.
Baik, sekadar itu saya ringkaskan perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bertemu lagi.